Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 22 September bersama saya Nazirah Syaringat. Kita saksikan tajuk utama malam ini. Ustaz Nizam mengaku tipu pakej umrah. Juga cikgu dedah anak murid didera bapa kandung. Seorang pengarah syarikat agensi pelancongan mengaku bersalah di Mahkamah Session Kota Tinggi hari ini atas 4 pertuduhan memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM295,550 3 tahun lalu. Muhammad Nizam Noh, 49 tahun, yang juga dikenali sebagai Ustaz Nizam, membuat pengakuan itu setelah pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nursiah Ujang. Berdasarkan kesemua pertuduhan, dia didakwa sebagai pengarah syarikat Mas Nizam Group Travel and Tours Sdn Bhd telah memindahkan wang sebanyak RM295,550 yang diperoleh menerusi aktiviti haram. Pindahan itu ke dalam akaun bank persendirian dan akaun bank syarikat miliknya serta akaun bank isteri keduanya. Bapa kepada 7 anak itu dituduh melakukan kesalahan itu di 3 buah cawangan bank di sekitar Kota Tinggi antara 17 Mac 2019 dan 13 November 2019. Mahkamah kemudiannya menetapkan 28 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi pembentangan fakta kes dan jatuh hukum. Tertuduh turut dibenarkan untuk diikat jamin sebanyak RM40,000 berserta seorang penjamin bagi keempat-empat pertuduhan. Selain syarat tambahan pasport antarabangsa diserahkan kepada mahkamah, tertuduh bakal berdepan pendakwaan di beberapa buah negeri memandangkan terdapat 104 laporan polis dibuat terhadapnya di seluruh negara. Laporan polis itu difahamkan membabitkan kesemua mangsa penipuan pakej umrah di Johor, Kedah, Pahang, Pulau Pinang dan Selangor dengan nilai kerugian lebih RM3.2 juta. Di Kelantan, seorang peniaga tudung didakwa di Mahkamah Session Kota Baru atas tuduhan 166 pertuduhan menipu kekasih yang dikenali di laman sosial Facebook dengan nilai keseluruhan RM483,570. Natasha Adini Abdullah, 27 tahun, mengaku tidak bersalah atas tuduhan yang didakwa berlaku antara 3 Julai 2018 hingga 6 Ogos 2020 itu. Dia mohon dibicara selepas kertas pertuduhan dibaca oleh jurubahasa selama 3 jam di hadapan Hakim Muhammad Zulkifli Zulkifli. Tertuduh didakwa memperdayakan seorang lelaki berusia 32 tahun melalui pinjaman wang antara RM300 hingga RM10,000 selepas menyamar sebagai Nur Farah Alisha. Dia dengan curangnya mendorong lelaki itu yang berniaga barang basah secara dalam talian membuat transaksi pindahan wang dengan jumlah keseluruhan RM483,570 ke dalam akaun bank atas nama Natasha Adini Abdullah. Kesalahan itu dilakukan di mesin pengeluaran wang automatik ATM sebuah bank di Kota Baru. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan yang boleh dihukum penjara tidak kurang setahun dan sehingga 10 tahun, sebat dan denda jika disabitkan kesalahan. Mahkamah menetapkan 23 Oktober depan untuk sebutan semula kes serta melantik peguam dan serahan dokumen. Seorang murid lelaki tahun 1 di sebuah sekolah di Sungai Petani Kedah mengalami kecederaan dan lebam pada bahagian kepala, leher dan badan dipercayai akibat didera oleh bapa kandungnya. Perbuatan itu dipercayai dilakukan suspek sejak 2 bulan lepas. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Zaidi Cik Hassan berkata, kes penderaan itu terbongkar apabila guru kelas mangsa menyedari kelakuan mangsa yang mencurigakan. Ia apabila mangsa selalu memakai jaket di dalam kelas selain terdapat kesan merah pada wajahnya. Perkara itu kemudiannya dimaklumkan kepada guru penolong kanan hal ehwal murid sekolah terbabit. Selepas memeriksa mangsa, terdapat kesan calar di seluruh badan, bengkak pada siku, luka di bahagian telinga sebelah kiri dan terdapat kesan lebam serta kesan bibir terkoyak.
Susulan itu, satu laporan polis telah dibuat pada 8 pagi semalam dan polis telah menahan bapa mangsa yang berusia 29 tahun bagi membantu siasatan. Mangsa yang merupakan anak tunggal sebelum ini dijaga oleh neneknya sejak kecil di Tanjung Dawai, namun kemudian tinggal bersama suspek dan ibu tirinya sejak setahun lepas. Zaidi berkata laporan perubatan awal menunjukkan terdapat kesan lebam baharu dan lama pada bahagian kepala, leher dan badan mangsa. Bapa kandung mangsa mengaku telah memukul mangsa sejak 2 bulan yang lalu kerana mendakwa mangsa tidak mendengar kata dan hyperaktif. Mangsa dipercayai dipukul menggunakan rotan, batang penyapu dan senduk plastik. Mangsa telah dimasukkan ke Hospital Sultan Abdul Halim semalam untuk rawatan lanjut dan akan diserahkan di bawah jagaan ibunya. Bapa kandung mangsa yang merupakan pekerja kilang ditahan di Taman Desa Jaya dan direman selama 6 hari bermula hari ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Di Pahang, 2 bot nelayan Vietnam yang mencuri hasil laut negara ditahan selepas dikesan melalui sistem pemantauan visil Jabatan Perikanan pada Selasa lalu. Kedua-dua bot tersebut ditahan kerana melakukan aktiviti mencandat sotong di perairan Pahang pada jarak 40.3 batu nautika dari Kuala Kuantan. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Bahagian Pengurusan Wan Muhammad Aznan berkata, ketika serbuan ke semua 12 kru yang berumur di antara 16 hingga 59 tahun sedang berehat dan pemeriksaan lanjut mendapati mereka sudah 2 hari berada di perairan negara. Menurut Wan Muhammad, nelayan asing gemar melakukan aktiviti mencandat sotong di perairan Malaysia kerana saiz sotong yang besar selain harganya yang tinggi sehingga RM80 sekilogram. Selain itu, ketika ini nelayan tempatan kurang ke laut disebabkan keadaan ribut kuat dan menyebabkan mereka ini mengambil peluang untuk mencuri hasil di perairan negara. Data daripada pemantauan kita dapati bahawa beberapa wesel asing telah menceroboh kawasan kita. Dan kita sistem ini kita mudah untuk mengesan wesel asing dan wesel kita terus pergi ke tempat tersebut. Dan kita dapati bahawa 2 wesel ini telah menceroboh ke kawasan kita di kawasan 40.3 batu nautika dari Kuantan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM300,000. Kesemua mereka ditahan mengikut Seksyen 15-1-A Akta Perikanan Malaysia 1985 dan Seksyen 16-3 Akta Perikanan Malaysia 1985 Akta 317 kerana melakukan kesalahan memasuki perairan Malaysia dan melakukan penangkapan ikan di perairan Malaysia. Dana Tabung Bencana Tanaman Padi TBTP dijamin mencukupi untuk membantu pesawah sekiranya banjir besar melanda negara pada November ini. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiani berkata sebanyak RM22 juta diperuntukkan tahun ini bagi membantu mengurangkan kerugian pesawah jika mereka terjejas akibat bencana itu. Di kementerian kita telah pun menggerakkan kesiapsiagaan jabatan dan agensi belik gerakan. Seperti yang saya katakan tadi, banjir kemarau merupakan cabaran tahunan yang dihadapi oleh pemain industri pesawat, pengusaha-pengusaha dalam sektor agromakanan. So di MAFI melalui pengalaman-pengalaman yang lalu, saya rasa kita lebih bersedia tahun ini berbanding dengan tahun lalu dari segi gerak kerja bilik gerakan bagi membantu mengurangkan impak yang dialami oleh pengusaha-pengusaha dalam sektor agromakanan. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB di IADA Seberang Perak. Datuk Seri Ronald berkata melalui TBTP, bantuan kepada pesawah dan sektor agromakanan negara disalurkan secara tahunan. Kementerian katanya sentiasa mengambil tindakan bagi mengurangkan impak terhadap tanaman dan ternakan menerusi jabatan dan agensi di bawah MAFI yang sentiasa bersiap siaga terutama dalam menghadapi banjir pada setiap penghujung tahun. Pendakwah selebriti diminta jaga aib sendiri dan imej agama. Alhamdulillah, bertemu kembali. Usaha dakwah perlu seiring dengan perkembangan teknologi terkini.
Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Tuan Kamarul Arif Tuan Soh berkata, hasil kandungan dakwah itu juga perlulah realistik dan relevan dengan keadaan semasa. Penyampaian dakwah terkini dibincangkan dalam Konvensyen Antarabangsa Melestari Pembangunan dan Gerakan Dakwah 2022 yang bermatlamat memberi pendedahan terhadap usaha menyebarkan dakwah dalam era moden ini. Konvensyen ini dia sangat penting kerana kita nak bercakap tentang bagaimanakah gerakan dakwah dalam era post-COVID, terutamanya dengan normal baru ni, new normal ini, sebab pastinya dakwah itu adalah satu kewajipan, tetapi dari sudut pelaksanaannya ia mesti realistik dan relevan dengan keadaan semasa. So itu yang kita cuba kupas pada hari ini. Pembentang-pembentang kertas pun hari ini akan datang daripada beberapa negara yang kita jemput secara webinar, dan kita harap akan ada output yang baik, dan pastinya apa yang keluar daripada konvensyen ini dari segi artikelnya akan dimasukkan dalam jurnal Yadim yang seterusnya. Konvensyen antarabangsa ini turut disertai pendakwah terkenal antarabangsa Dr. Zakir Naik sebagai panel jemputan. I was personally happy that the Dawah in Malaysia is taking the like a professional form, because the Dai should always be well versed and try and take out the new ways how to convey the message. And I'm very happy with Yadim, mashallah, and I've known Tuan Arif since long, mashallah, and he has the passion to continue, and this is how it should be done. Peserta ditemui pula menyifatkan usaha Yadim ini perlu diteruskan bagi memperlihat gerakan dakwah yang lebih luas. Program yang dianjurkan oleh Yadim ni memangnya memberikan satu kebaikan kepada kita, khususnya dalam dunia dakwah, di mana dalam era norma baharu ini masyarakat semakin terdedah dengan media sosial dan platform-platform bersifat digital. Jadi menjadi suatu tanggungjawab kepada agensi-agensi Islam, khususnya dakwah, dan juga agensi Islam yang lain untuk memanfaatkan ruang teknologi yang pintas pada masa kini bagi menyampaikan mesej-mesej berkaitan dengan Islam kepada masyarakat. Kita pada norma yang baru ni, kita perlukan kepada teknologi yang mana kalau daripada Dr. Zakir Naik sendiri, dalam dakwah ni dia ada 4 jenis, iaitu daripada dakwah melalui audio, melalui daripada video, daripada penulisan. Maksudnya semua itu memerlukan teknologi, dan kita sebagai pendakwah ataupun kita sebagai nak mengajak orang kepada Islam, kita memerlukan teknologi pada zaman sekarang. Yadim akan mempelbagaikan bentuk program selain program bersifat dakwah lapangan, kebajikan, program pembinaan kapasiti di samping melestarikan dakwah dari segi hubungan antarabangsa dan menyantuni setiap kelompok masyarakat. Pendakwah selebriti disaran untuk menjaga batas perilaku kerana golongan itu bukan sahaja perlu menjaga aib sendiri, malah mereka turut membawa imej agama Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata, golongan berkenaan sentiasa menjadi tumpuan dan seharusnya memastikan setiap dakwah mereka sampai kepada masyarakat dengan baik dan berkesan. Macam mana sekalipun, ilmu macam mana pun, kita ada kelemahan, kita ada kesilapan. Cuma kita harapkan Allah Ta'ala lindung kita, dan kita juga jangan buat benda tu. Jangan buat benda-benda yang menyebabkan kita terdedah kepada dalam soal itu. Kita jangan menimbulkan tipat-tipat yang boleh menimbulkan tohmatan. Selain itu, golongan berkenaan perlu menyedari risiko menjadi seorang individu yang mempunyai pengaruh kepada golongan masyarakat dan sentiasa menjaga tingkah laku dari terjebak dengan sebarang kontroversi. Beliau memberi nasihat itu susulan beberapa kes tidak bermoral didakwa dilakukan pendakwah selebriti sejak akhir-akhir ini. Terdahulu, Datuk Idris mengadakan sesi pertemuan dengan 20 pendakwah muda di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di Putrajaya. Beliau dalam pada itu turut mengingatkan pendakwah ilmu agama yang mereka ada bukan sekadar digunakan secara lisan untuk berdakwah, malah harus diamalkan dari hati nurani masing-masing. Dalam majlis berasingan di Perak, Datuk Idris memberi jaminan sebarang perubahan kos menunaikan haji akan dibuat pada kadar yang tidak membebankan jemaah. Bagaimanapun katanya, setakat ini kadar yang akan ditanggung belum diputuskan lagi.
Beliau turut memberi jaminan kemudahan subsidi bagi menunaikan haji akan diteruskan. Terpulang kepada pihak pengurusan tabung haji, mereka lebih mengetahuilah dari segi sudut soal untung, rugi, soal kepentingan semua pihak, sama ada kepentingan daripada pihak yang nak pergi haji dan juga pihak pendeposit serta juga pihak tabung haji itu sendiri. Yang pentingnya insya-Allah kita pastikan bantuan haji ini diadakanlah juga kepada masyarakat yang berada di negara kita. Jelasnya, setakat ini perbincangan belum lagi dibuat dengan tabung haji mengenai kos menunaikan haji bagi seorang jemaah muassasah. Jangkaan kos mengerjakan haji dijangka meningkat sehingga RM25,000 ekoran kenaikan cukai dan perkhidmatan baharu yang dikenakan Arab Saudi. Beliau mengulas kesaan agensi pelancongan umrah supaya tabung haji mengkaji semula subsidi haji bagi membantu jemaah yang kurang mampu. Ia susulan kenyataan pengerusi TH yang membayangkan agensi itu dijangka membincangkan isu kenaikan kos haji musim depan dengan kerajaan. Terdahulu, Datuk Idris menghadiri program jualan amal di Musalla Kampung Ceh di Bukit Gantang petang tadi. Syarikat Pembangunan Hartanah Bina Darul Aman Berhad BDB berjaya mencatatkan keuntungan RM1.13 juta pada suku kedua 2022. Ia merupakan peningkatan 64% berbanding suku terdahulu. Menurut Pemangku Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan BDB Muhammad Iskandar Zulkarnain Ramli, kejayaan berkenaan hasil usaha kumpulan dalam meningkatkan perniagaan teras BDB ke arah daya tahan yang lebih kukuh, kestabilan hasil, kecekapan operasi dan penyusunan semula kewangan selepas terjejas akibat pandemik COVID-19. What we do right now, like I mentioned earlier, those days we are just forecast or review every quarter. But current situation, it looks like every month we need to do the planning and reforecasting to ensure that we are on track on this. So in term, yes, we take note all the challenges. Tambah beliau, BDB yang turut menjalankan perniagaan pembinaan, kerja-kerja jalan, kuari dan perkhidmatan rundingan pengurusan harta kini juga telah berjaya menyelaraskan semula perniagaan dan struktur operasi dalam pada masa sama melipat gandakan produktiviti. Penduduk kampung Teluk Gedung di Pulau Pangkur mahu Surau Al-Majid kembali menjadi pusat penyebaran Islam buat penduduk dan pelancong dalam serta luar negara. Bimbang surau yang terbina sejak tahun 70-an itu menjadi sepi, penduduk berharap surau itu diberi perhatian untuk pembaikan semula serta diperindah strukturnya sekaligus menjadikannya lebih aktif, informatif serta mencari tumpuan penduduk dan pengunjung. Menurut Wakil Penduduk Muhammad Arsyad Yusof, sebelum terbinanya Masjid Seribu Selawat, surau inilah yang sering diimarahkan penduduk kampung Teluk Gedung. Surau dua tingkat yang mampu memuatkan 300 jemaah pada satu-satu masjid ini pada asalnya dibina hanya menggunakan kayu. Dalam pada itu, Hijrah Prihatin Panggilan Pulau 2022 terpanggil untuk menyantuni penduduk di kampung ini untuk membantu menceriakan semula surau tersebut. Jadi bila ada tim-tim yang datang untuk buat memulihkan rumah Allah ni, kami penduduk Karya Surau Al-Majid Teluk Gedung ni seronok sangatlah. Menurut Ketua Penjenamaan dan Kajian Pengguna TV Al-Hijrah Zulkarnain Mokhtar, surau itu wajar diberikan perhatian dan sokongan memandangkan kawasannya yang strategik selaras dengan misi negeri Perak untuk menjadikan Pulau Pangkur sebagai pusat pelancongan Islam. Terutamanya untuk pelancong luar negara dan juga bukan Islam, kita nak kalau boleh orang tengok tempat kita amal ibadat ni nampak bersih, nampak cantik kan, dan kita harap memang orang kampung di sini penduduk tempatan boleh meneruskan usaha kita lah untuk menceriakan masjid atau surau ni supaya dia lebih nampak menarik lah kan. Dalam pada itu, Wakil Yayasan Maghfirah Khairul Anam Said berharap agar lebih banyak pihak khususnya syarikat-syarikat korporat dapat membantu penduduk dalam mencapai misi mereka dalam berdakwah. Usaha ini bukanlah satu usaha yang perlu kita sia-siakan, tapi perlu kita manfaatkan supaya ia menjadi satu wadah dakwah
di dalam masyarakat kita, insya-Allah. Sementara itu, lebih 40 orang membabitkan pihak Hijrah Prihatin, TDC Holdings dan Berhad dan Mim Gold and Jewellery serta rakan NGO Yayasan Maghfirah bersama-sama penduduk kampung bergotong royong membersih dan menceriakan Surau Al-Majid. Selepas ini, ibu racun anak selama 2 tahun. Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. Kita ke perkembangan luar negara. Di Thailand, seorang wanita dijatuhi hukuman mati selepas didapat bersalah meracun 2 anaknya. Tindakan tertuduh mencampurkan bahan menghakis ke dalam makanan anaknya selama 2 tahun itu, ekoran mahu meraih sumbangan orang ramai di media sosial kononnya bagi pembiayaan perubatan anaknya, sedangkan ia untuk kepentingan peribadi. Lebih sadis, anak perempuannya meninggal dunia pada 2019 akibat keracunan, manakala anak lelakinya kini ditempatkan di pusat perlindungan. Perbuatan Natiwan Rakunjet terbongkar selepas dia membawa anak lelakinya yang berusia 4 tahun ke hospital dengan mendakwa anaknya mengalami sakit perut dan muntah darah kerana alahan kepada makanan laut. Bagaimanapun, doktor yang merawat mangsa mendapati kanak-kanak itu mengalami jangkitan perut yang teruk dan bukan reaksi alahan seperti yang didakwa ibunya. Berikutan penahanannya, Natiwan mengaku bersalah melakukan jenayah pemerdagangan manusia dengan menggunakan 2 anaknya itu untuk meminta derma, pembunuhan dan cubaan membunuh. Polis turut menemui wang berjumlah 20 juta baht atau 2.5 juta ringgit dalam 2 akaun bank wanita itu. Sementara itu, di Mexico, 2 lagi maut ketika masing-masing cuba menyelamatkan diri daripada gempa kuat yang melanda wilayah Michoacan hari ini. Seorang mangsa maut selepas kepalanya terhantuk akibat terjatuh dari tangga, manakala seorang lagi mengalami serangan jantung. Pusat gempa bumi berukuran 6.9 magnitud hari ini terletak berdekatan pantai Pasifik 84 km di selatan Colcomen di barat Michoacan. Ia adalah gempa susulan paling kuat selepas gempa bumi berukuran 7.7 skala Richter yang melanda kawasan sama Isnin lalu. Gegaran susulan itu turut merosakkan ratusan bangunan dan mencetuskan panik lebih 400 km dari bandar Mexico dan dirasai di beberapa negeri lain. Pandu kereta mengundur sejauh 1.6 km dalam masa 75 saat. Seorang lelaki dari Kentucky, Amerika Syarikat mencipta rekod dunia bagi pemanduan terpantas secara reverse. Bagi rekod kali ini, Scott Burner memandu sebuah kereta sport Corvette keluaran tahun 2017 secara mengundur di sebuah litar lumba di negeri itu. Dia berjaya memandu sejauh 1.6 km dalam masa 75.18 saat, memecahkan rekod sebelumnya iaitu 97.02 saat. Dalam saluran YouTube miliknya Always in Reverse, Burner menampilkan percubaannya menguji keupayaan memandu secara mengundur dengan menggunakan pelbagai kenderaan. Burner memutuskan untuk meneruskan percubaan itu selepas mendapati rekod sebelum ini telah diatasinya secara tidak rasmi. Dengan itu, sekian Berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok, dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Nazirah Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.